Dan insya Allah saya akan ceritakan kepada tuan-tuan beberapa kisah yang boleh kita jadikan sebagai teladan dan panduan di dalam kehidupan kita. Pertama ialah kisah ini berlaku ketika zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Ini antara khalifah yang cukup istimewa di mata beliau. Dalam banyak-banyak dia bertugas di samping Khalifah Umayyah, ada dua saja yang begitu rapat dan istimewa dengan rojak, iaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Yang ini kisah beliau bersama dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Satu hari ini Sulaiman bin Abdul Malik ni telah datang dalam satu majlis keramaian, bertemu dengan orang-orang yang besar, bertemu dengan orang-orang yang hebat. Jadi bila saja beliau ni mengiringi khalifah masuk ke dalam majlis, memang majlis tersebut ramai orang. Semuanya berkerumun nak mendekati dan menghampiri khalifah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, mata beliau ni terpandang satu sosok tubuh manusia. Daripada jauh ni nampak dah gah pada orang ni. Dari sudut kepribadian, dari sudut penampilan, nampak orang ni memang hebat, tapi dia tak tahu siapa, dia tak kenal siapa orang ni. Dari jauh dia nampak orang ni duk menyelit, duk mencelahi manusia, nak mari ke depan. Jadi bila semakin hampir, dia duk berasa dalam hati dia yang orang ni datang nak dekat dan menghampiri khalifah, nak berbicara sesuatu dengan khalifah. Jadi dia duk tunggu, tunggu. Rupanya bila orang ni makin dekat, dia bukan nak pergi jumpa khalifah, tapi dia duduk sebelah dia. Orang ni hak dia nampak hebat tadi, rupanya nak duduk dan nak bercakap dengan dia. Jadi bila sampai depan Rojak bin Haywah, lalu orang tadi menyampaikan ucapan dia, "Wahai Rojak, sesungguhnya sekarang ini kamu diuji dengan orang ini." Orang ni tu telunjuk tangan orang tersebut, tunjuk depan muka khalifah. Dia pesan dekat Rojak, "Wahai Rojak, hari ini ni kehidupan kamu sedang diuji dengan orang ni." Dengan siapa? Dengan khalifah. Maksudnya, sekiranya kamu memegang jawatan kamu sekarang sebagai salah seorang penguasa yang berada di bawah pemerintahan khalifah, sesungguhnya dia akan dapat memberikan kebaikan yang cukup banyak kepada kamu sekiranya kamu menjalankan tugas ini dengan amanah. Dia nak habaq kepada Rojak, tugas hak dia pegang lah ni, kalau dia pegang sungguh-sungguh, tunaikan amanah jawatan dia tu sungguh-sungguh, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak. Tetapi ingat wahai Rojak, sekiranya kamu melakukan sebaliknya, iaitu bila kamu menjawab jawatan ini di samping khalifah, kamu juga mungkin akan boleh mendatangkan mudarat yang cukup banyak dan besar dalam kehidupan kamu sekiranya kamu tidak menunaikan jawatan ini dengan amanah. Wahai Rojak, dia menyambung ucapan dia kepada Rojak, sesungguhnya aku ingin memberitakan kepada kamu, setiap kebaikan yang kamu buat pasti akan dinilai oleh Allah, dan setiap sesuatu yang sebaliknya juga akan dinilai oleh Allah. Aku berpesan kepada kamu hari ini seolah-olah kamu adalah sebagai jambatan, orang tengah yang akan mengusulkan segala permasalahan-permasalahan rakyat untuk disampaikan kepada khalifah. Bila kamu dah pegang jawatan di bawah khalifah ni, akan ramai manusia-manusia yang bermasalah. Masing-masing akan datang membuat pengaduan tentang masalah. Nak tulah, nak nilah, nak tulah, nak nilah. Jadi kamu sebagai jambatan, maka tugas kamulah menyampaikan secara hak dan benar apa yang disuara dan diadukan oleh rakyat kepada khalifah.
Sekiranya kamu dapat menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik, sesungguhnya yakinlah kamu bahawa tapak kaki kamu akan tegak dan mantap di hari pengadilan di hadapan Allah. Kalau kamu buat betul-betul benda ni. Dan aku juga berpesan hari ini kepada kamu, wahai Rajab, barang siapa yang dia ini menyenangkan ataupun memudahkan keperluan saudaranya yang lain, pasti Allah juga akan menyenangkan dan memudahkan keperluan harian dia. Dengan tugas yang kamu pegang hari ini, sekiranya kamu memudah dan menyenangkan rakyat ini dengan membantu mereka, nescaya Allah juga akan memudah dan menyenangkan kamu. Dan tiada lain amalan yang paling disukai oleh Allah bila seorang manusia mampu untuk memberi kesenangan hati kepada saudara muslimnya yang lain. Jadi sampai berakhir di situ ucapan dia yang penuh makna, dan Rajab bin Haywah duk tunggu lagi perkataan-perkataan nasihat dan hikmah macam ni. Tiba-tiba kedengaran suaranya dipanggil oleh khalifah. Ya Rajab bin Haywah, mari mendekati kepadaku. Lalu dia menyambut daripada perkataan khalifah, wahai Amiril Mukminin, aku sentiasa berada di sisimu. Lalu khalifah bertanyakan sesuatu soalan kepadaku dan aku menjawab soalan tu. Dalam kitab tak sebut khalifah soal apa dan dia jawab apa. Dan dia berpaling sekali lagi kepada orang tu, dia nak pi lagi kat orang tu tak ada dah. Baru sak-sak dia pi kat khalifah tanya, dia jawab, dia paling orang tu tak ada dah. Lalu sebab dia nakkan lagi nasihat yang berguna seperti itu untuk jawatan yang dia pegang ni, dia duk cari kok celah-celah orang, mana lelaki tadi, dia tak jumpa dah. Wallahu alam lah siapa lelaki yang datang menemui beliau tadi. Tentu seseorang yang diutuskan oleh Allah untuk memberi nasihat, memberi saranan dan menegur sewaktu dia menjawab jawatan ini. Hal ini ketika berlaku ketika zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Itu satu contoh.